Pada pagi-pagi ini ada keberkatan dan ada kejayaan. Dan alhamdulillah kita mulakan pagi kita bersama di dalam satu rancangan yang sesuai dengan namanya, iaitu Muqaddimah, permulaan kepada pagi kita hari ini insya-Allah. Dan di dalam Muqaddimah kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang saya kira walaupun tajuknya biasa-biasa bunyinya, tapi sangat penting, khususnya dalam soal keharmonian rumah tangga. Itulah tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu kesetiaan. Apakah maksud kesetiaan? Bagaimana untuk setia? Sama-sama kita bincangkan di dalam Muqaddimah. Dan kejujuran antara salah seorang pasangan. Sebab itu bila membicarakan soal kesetiaan, mari kita sekali lagi melihat contoh pada peribadi Nabi SAW. Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat baginda, bagaimana Nabi adalah seorang suami yang sangat setia kepada isterinya, iaitu Khadijah Al-Kubra. Dan sebaliknya juga Khadijah telah menunjukkan kepada para isteri hari ini tentang bagaimana setianya beliau kepada suaminya Rasulullah. Sejarah sirah mencatat begitu setia dengan Nabi dalam apa jua keadaan, dalam apa jua suasana, dalam apa jua situasi. Isterinya, iaitu Khadijah, sentiasa berada pada masa susah maupun pada masa senang. Hari ini kita melihat kepincangan dalam masyarakat apabila ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini, dia hanya mampu untuk setia kepada pasangan dalam keadaan dia senang. Bila pasangan dia susah, lalu ditinggalkan pasangan ini. Ini bukan berlaku pada hari ini saja. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam, bagaimana Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita isterinya pada peringkat awal, tidak boleh terima apa yang berlaku kepada Nabi Ayub. Tapi selepas daripada itu isterinya yang baru boleh terima pula apa kekurangan yang ada pada beliau. Kalau lihat kepada contoh Nabi SAW, tatkala Nabi mula-mula mendapat risalah kerasulan, lalu tatkala itu, jauh sebelum itu, Nabi sentiasa bermunajat di Gua Hira. Pergi beliau berulang alik. Dan Khadijah sebagai seorang isteri, kita perlu ingat Khadijah adalah orang yang konglomerat, seorang tokoh korporat, hartawan, duit banyak. Tiba-tiba berkahwin dengan seorang lelaki yang beliau kenal seorang yang pandai berniaga, tiba-tiba berubah menjadi orang yang suka bertahanus, duduk dalam gua. Apa perasaan isteri kalau sekarang? Tapi ini tidak berlaku kepada Khadijah. Bahkan setiap kali Nabi pulang, beliaulah yang memberikan kekuatan dan sokongan kepada baginda. Tatkala Nabi ditimpa, tatkala menerima risalah ataupun wahyu, dia berada dalam keadaan menggigil ketakutan, balik ke rumah, dipeluk oleh Khadijah, lalu ditenangkan oleh Khadijah, dibawa pula berjumpa dengan bapa saudaranya untuk menenangkan keadaan suaminya. Bila dia tengok Nabi tatkala menyampaikan dakwah, baginda telah dihina, dikutuk, dilempar dengan pelbagai objek. Bila pulang ke rumah, Khadijah memberi kekuatan, dibantunya Nabi, di mana-mana yang terluka dibaikikan, dia elokkan balik, mana-mana yang ada masalah dia bantu. Ini sifat yang ada pada peribadi Khadijah. Itu sebab Nabi SAW sangat menyintai dan menyayangi baginda. Dan kesetiaan Nabi kepada Siti Khadijah bukan setakat pada zaman Khadijah masih hidup. Bahkan tatkala Khadijah sudah wafat, berpuluh tahun selepas daripada itu, Nabi masih sahaja terkenang-kenangkan kepada isterinya. Ini kehebatan kesetiaan, jiwa yang ada rasa setia. Walaupun jasad sudah dikandung tanah, tetapi setia tidak akan berbelah bagi. Riwayat mencatatkan pernah satu ketika seorang sahabat perempuan namanya Jusamah Al-Muzaniyah. Jusamah Al-Muzaniyah datang bertemu dengan Nabi. Aisyah menceritakan, tatkala Jusamah Al-Muzaniyah ini datang berjumpa Nabi, kelihatan Nabi ini macam beria-ria melayan Jusamah ini. Ya, meraihkan itu luar biasa. Dia disambut, bawa, dia dihidangkan air macam-macam. Lalu Aisyah pun tanya kepada Rasulullah setelah selesai, lalu ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah nampak beria sangat melayan Jusamah Al-Muzaniyah ini? Ada apa-apa ke? Kenal mana Jusamah Al-Muzaniyah?" Kata Nabi, "Aku hormat kepada Jusamah Al-Muzaniyah kerana beliau merupakan sahabat kepada Allahyarhamah
Siti Khadijah Al-Kubra. Bayangkan, Nabi SAW sudah bertahun-tahun kematian Khadijah, sudah berkahwin dengan Siti Aisyah, tetapi masih lagi baginda jangankan mengenang, bahkan kawan-kawan arwah pun beliau hormat. Setianya dalam hati Rasul SAW, hubungan kasih sayang dengan Siti Khadijah ini. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, cerita-cerita sebegini sewajarnya menjadi suatu iktibar kepada kita. Kita melihat realiti hari ini, ada para isteri yang sudah terhakis rasa setia pada suami. Bahkan kesetiaan mereka itu ditujukan kepada benda-benda yang tidak sepatutnya. Ada orang terlampau setia kepada organisasi sampai lupa kepada rumah tangga. Ada orang terlampau setia kepada persatuan misalnya sampai lupa kepada keluarga. Ada orang terlampau setia kepada majikan, kepada kerja hingga lupa kepada suami. Ada orang juga terlampau setia kepada keluarganya, iaitu sebelah orang tuanya, sehingga lupa tentang tanggungjawab kepada suami. Sedangkan itu adalah tanda-tanda orang tidak setia. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bincangkan dengan lebih mendalam bagaimana prinsip kesetiaan seorang isteri antara keluarga dengan suami. Prinsip kesetiaan seorang suami antara keluarga kerjaya dengan isterinya. Sama-sama kita bincang selepas ini. Kita berehat seketika. Kita bertemu selepas ini. Kami semua dari TV9. Saya nak buat kejutan sedikit kat dalam. Bertemu sekali lagi dalam rancangan Muqaddimah. Terima kasih kerana kesetiaan saudara-saudari bersama dengan kita. Dan kita juga sedang membincangkan satu tajuk, iaitu kesetiaan. Dan kita fokuskan perbicaraan kita terhadap hubungan ataupun kesetiaan dalam hubungan suami dan juga isteri. Seperti yang telah sebutkan di awal tadi, kesetiaan adalah formula di dalam kebahagiaan rumah tangga. Kita melihat bagaimana contoh Nabi SAW, walaupun Khadijah telah pun meninggal dunia, telah pun wafat kembali ke rahmatullah, tetapi Nabi sentiasa menyebut dan mengenang akan betapa hebatnya Khadijah ini, hingga kadang-kadang menimbulkan cemburu di kalangan isteri-isteri baginda, termasuklah Aisyah, yang kadang-kadang merajuk kerana Nabi tidak henti-henti menyebut kebaikan Khadijah walaupun Khadijah telah meninggal dunia. Lalu bila Aisyah sudah merajuk, Nabi berkata, "Ya Umairah, kamu sedang cemburu kepada orang yang sudah mati." Bayangkanlah betapa setianya dalam hati Nabi. Baginda letakkan Khadijah itu dalam satu sudut hatinya yang paling dalam sekali. Baik, membicarakan persoalan awal yang kita timbulkan tadi tentang bagaimana keseimbangan isteri-isteri hari ini yang kita lihat, ataupun suami juga tidak terkecuali, yang kesetiaan kepada pasangan itu sudah terhakis kerana terlampau setia dengan perkara lain. Setia dengan tugas, setia dengan jawatan, setia dengan organisasi, setia dengan majikan, lalu terlupa untuk setia kepada pasangan. Bagaimana agama memberi pandangan tentang persoalan ini? Khusus bagi kaum ibu, para isteri sekalian, perlu diingat bahawa kesetiaan seorang perempuan terhadap keluarganya itu sudah pun dibatasi oleh kesetiaannya kepada suaminya. Maka macam mana pun keadaan, yang perlu kita utamakan adalah suami kita dalam persoalan ini. Saya tidaklah bermaksud untuk memecah belahkan hubungan yang sedia ada, tetapi berbagi rasa. Suami juga tidak ambil kesempatan mentang-mentang dia ada kuasa veto untuk meletakkan dia itu lebih berkuasa, lalu diputuskan terus hubungan dengan isteri, dengan keluarganya itu. Tapi kita mengambil keseimbangan. Pernah berlaku satu peristiwa yang tercatat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana diceritakan seorang suami, dia berpesan kepada isterinya supaya jangan keluar daripada rumah, melainkan dia mendapat izin daripada suaminya ini. Rumah mereka masa itu umpama rumah 2 tingkat, yang keluarga ini duduk di atas, dan keluarga orang perempuan duduk di tingkat bawah. Lalu suami yang mau keluar, ada tugasan di lower outstation lah kalau dalam bahasa kita, dia berpesan kepada isterinya
an la tanzil minal ulwi ila sufli. Kamu wahai isteriku jangan turun daripada atas ke bawah, jangan turun kecuali dengan izinku. Lalu isterinya pun taatlah kepada perintah suaminya ini. Kebetulan apabila suaminya ini keluar daripada daerah, si isteri ini dapati bahawa ayahnya sedang sakit di tingkat bawah. Lalu dia berada dalam keadaan serba salah. Nak turun ataupun tidak pergi ziarah bapaknya sendiri. Dia di tingkat atas, bapaknya di tingkat bawah. Datang orang bercerita, ayah kamu sakit, marilah turun ke bawah. Dia serba salah. Sebab suaminya berulang kali berpesan, an la tanzil minal ulwi ila sufli. Jangan turun daripada atas ke bawah. Lalu beliau pun terpaksa taat dan setia kepada suami. Lalu dia pun tidak turunlah. Berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya ayah kepada perempuan ini tadi meninggal dunia. Meninggal dunia hingga menjadi buah mulut orang. Masya Allah, apalah kamu ni anak derhaka. Bapak kamu sendiri duduk di tingkat bawah, kamu tidak turun pergi ziarah bapak kamu. Sampailah orang tua tu mati. Ini apa jenis anak kamu ni? Akhirnya cerita ini disampaikan. Maka sahabat ada yang mengadu kepada Nabi SAW. Maka apa respon baginda? Ati'i zaujaka. Hendaklah kamu taat, setia kepada suami kamu. Innallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Sesungguhnya Allah telah memberikan keampunan terhadap arwah bapaknya itu sebab dia berjaya didik anak perempuannya taat kepada suaminya. Masya Allah. Ini cerita tercatat dalam Ihya Ulumuddin, menjadi suatu ransangan untuk kita fikirkan bersama. Iaitu kita sebagai isteri, setia kita mesti kepada suami kita. Itu prioriti nombor satu. Dan bagi seorang suami pula, walaupun prioriti kesetiaannya itu juga kepada isteri, tapi dia juga terbatas dengan kesetiaannya kepada orang tuanya juga. Sebab itu bagi seorang lelaki, jangan dia ingat dia sudah berumah tangga, lalu dia lupa terus kepada mak bapaknya. Kita diredahkan sedara kecil tentang cerita-cerita si tanggang, malim, kundang dan pelbagai lagi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kelompok-kelompok itu. Baiklah, muslimin muslimat sekalian, persoalannya sekarang, bagaimana kita nak setia dengan pasangan? Bagaimana untuk mewujudkan rasa setia dan taat tak berbelah bagi kepada pasangan ini? Pertama, yang perlu kita laku dan usahakan ialah perlu kita wujudkan kehebatan kita supaya pasangan kita bangga dengan kita. Yang boleh menyebabkan kita setia kepada pasangan kita sebab kadang-kadang kita bangga jadi pasangan dia. Kita rasa dapat penghormatan kahwin dengan dia. Maka kalau kita mahu pasangan kita bangga kahwin dengan kita, kita perlu ada satu kekuatan, satu kehebatan yang dia boleh tumpang kebanggaan. Dari sudut yang bagaimana? Tidak mesti mempunyai kuasa. Tidak mesti dengan mempunyai pangkat yang besar, wang yang berjuta-juta. Tidak. Tetapi kadang-kadang cukup dengan mempunyai kehebatan-kehebatan tertentu. Sebagai contoh akhlak, sebagai contoh perangai yang baik. Kadang-kadang ada orang, walaupun dia tidak berharta, tetapi dia mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dipuji orang. Dan siapa yang kahwin dengan merasa bangga dapat kahwin dengan orang yang berakhlak. Ada orang kekuatannya daripada sudut bagaimana hubungan dia sesama manusia, hubungannya dengan sesama orang pekerja bawahan, orang hormat, sikap dan tabiat dia. Benda-benda begini juga boleh mendatangkan kekuatan kepada peribadi kita yang menyebabkan pasangan kita menjadi bangga dengan kita. Sebab itu, untuk menyambung kisah tentang apa kekuatan yang boleh kita wujudkan, bagaimana kita nak ambil petunjuk sunnah dalam persoalan ini, saya kira kita berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan melihat contoh kekuatan yang ada pada peribadi Khadijah Al-Kubra yang menyebabkan Nabi SAW begitu bangga, setia dan kasih kepada Siti Khadijah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, bertemu selepas ini. Dan disebabkan kesetiaan itu jugalah kita bincangkan tajuk kesetiaan, iaitu kita fokuskan kepada soal hubungan suami dan juga isteri. Seperti yang kita imbau sebentar tadi tentang bagaimana cara nak wujudkan rasa setia, salah satu daripada caranya ialah dengan mewujudkan kehebatan diri kita supaya pasangan kita berbangga dengan kita. Dalam contoh-contoh yang dibawakan bagaimana Nabi SAW begitu setia baginda kepada Siti Khadijah walaupun Khadijah telah wafat. Kenapa? Sebab
ada kualiti-kualiti yang ada pada Khadijah yang betul-betul menyebabkan Nabi menjadi sangat hormat kepada beliau, hingga Nabi merasa sangat kesetiaan itu masih lekat. Salah satunya ialah Siti Khadijah adalah isteri baginda yang paling setia, susah, senang hidup bersama. Di saat Nabi kesusahan dan pelbagai lagi, beliau tidak pernah mengeluh, walaupun Khadijah adalah seorang tokoh korporat yang ada duit, bukan orang susah yang sudah biasa susah. Kemudian ditambah lagi dengan kualiti yang ada pada Khadijah, yang ini agak susah. Apa contohnya? Diriwayatkan tatkala Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, waktu siang mereka akad nikah, diadakan sedikit makan-makan. Maka ketika itu Nabi SAW telah menjemput ibu susunya, iaitu Halimatus Sa'diyah, datang bertandang menjadi tetamu di rumah mereka. Riwayat mencatatkan Siti Khadijah melihat gelagat suaminya itu. Dilihat Nabi kita, apabila ada Halimatus Sa'diyah, Nabi lebih sibuk melayan kerana Halimatus Sa'diyah. Ke sana kemari diduduk bersama Halimah sampai Nabi tidur di pangkuan Halimah. Apa perasaan seorang isteri? Halimah itu ibu susu, artinya macam mak betul, sebab ibunda Nabi yang benar telah pun kembali ke rahmatullah. Maka tatkala itulah Khadijah, kalau dalam konteks perempuan hari ini itu pasti cemburu. Tengok suami dia sepatutnya baru nikah, malam itu patut tidurlah bersama, tetapi suaminya masih tidur dengan maknya di ruang tamu. Ni apa cerita ni? Sudah pasti boleh menimbulkan polemik. Tapi adakah ini berlaku kepada Khadijah? Keesokan harinya, tatkala Halimatus Sa'diyah ingin pulang ke kampung, Siti Khadijah bersalam dengan Halimatus Sa'diyah. Lalu kata Khadijah, "Wahai bonda, saya tidak pernah melihat manusia yang lebih disayangi oleh suami saya melainkan bonda lah. Dipeluklah, diciumlah, macam lama sangat tak jumpa, macam tak berjumpa dah lepas daripada ni. Disebabkan suami saya hormat pada bonda, wajib saya hormat kepada bonda juga. Wahai bonda, saya sediakan sedikit perbekalan untuk bonda bawa balik ke kampung." Tuan-tuan, cuba teka apakah yang diberi oleh Khadijah kepada maknya itu tadi, mak susu Rasulullah itu tadi. Dia beri kepada Halimatus Sa'diyah 40 ekor kambing. Bukan 4 kilo, 40 ekor. Bayangkanlah. Ada isteri macam ini sekarang, yang dengan mak mertua boleh bagi kambing 40 ekor. Jangankan 40 ekor, 4 kilo belum tentu. Ramai hari ini menantu dengan mertua itu tak baik tu, buat musuh-musuhan. Dia tengok suami dia dengan mak dia duduk, tidur, boktiak apa semua, balik muncul masam muka, bergaduh. Dan ini tak boleh. Itu sebab Nabi tak jumpa dah isteri macam ini. Betapa dia ra'i kepada keluarga baginda. Maka ini menjadi iktibar kepada kita. Kekuatan yang ada pada Siti Khadijah itulah yang menyebabkan baginda sampai ke akhir hayat baginda masih mengenangkan kehebatan dan menyebut-nyebut keagungan Siti Khadijah Al-Kubra. Itu yang pertama. Wujudkan kehebatan kita supaya pasangan kita bangga memiliki kita, bangga menjadi pasangan kita. Yang kedua, untuk mewujudkan rasa setia dalam hati kepada pasangan kita, hendaklah kita sedaya upaya menerima kekurangan dan kelemahan yang ada pada pasangan kita. Ramai orang yang terlampau mengharapkan kesempurnaan di dalam rumah tangga. Dia mendambakan suaminya itu mesti baik macam Nabi. Dia mesti digambarkan suami itu baik macam Sayyidina Ali, macam Abu Bakar, macam Omar, macam Osman. Tetapi di saat kita mengharapkan isteri suami kita menjadi seperti Rasulullah, adakah kita sebagai isteri telah menjadi sebagaimana Siti Khadijah? Di saat kita mengharapkan suami kita menjadi seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adakah kita telah mensiapkan diri menjadi Siti Fatimah? Bertanya kepada diri kita, mengharapkan kesempurnaan dalam keadaan kita sendiri belum sempurna. Lalu cara paling mudah untuk memujuk jiwa ini, mewujudkan kesetiaan, mari kita terima kekurangan pasangan kita. Bak kata orang tua-tua, kita dengan pasangan ini menokok barang yang kurang, menggulas mana yang senteng, menghubung mana yang pendek.
Usang-usang minta diperbaharui, lapuk-lapuk minta dikajangi, yang singkat tolong sambungkan, yang panjang tolong keratkan, yang koyak minta ditampalkan. Terimalah pasangan kita seadanya. Kalau kita terlampau mengharapkan kesempurnaan di dalam berumah tangga, nah disitulah timbulnya rasa nak mencari yang lain, rasa orang lain lebih hebat daripada pasangan kita. Kenapa? Kerana kita terlampau mengharapkan kesempurnaan kepada pasangan kita. Kesimpulan perbincangan kita pada kesempatan pagi ini, dalam rumah tangga, setialah kepada pasangan. Setialah kepada pasangan. Letakkanlah pasangan kita itu jauh di sudut hati kita yang paling dalam. Supaya kalau ada orang lain yang cuba nak masuk dalam hati kita, kita telah pun berjaya selamatkan kerana pasangan kita letak di bilik yang paling selamat. Hari ini bila kita boleh banyak sangat minat ke itu, minat ke ini kepada orang lain, barangkali kita tidak membulatkan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Ayo, setialah kepada pasangan masing-masing. Sebagaimana setianya Khadijah kepada Rasulullah di waktu susah dan senang. Sebagaimana setianya Rasulullah kepada Khadijah walaupun Khadijah telah pun wafat. Ayo kita setia seperti mereka. Mudah-mudahan rumah tangga kita dikurniakan oleh Allah keberkatan dan kerahmatan hingga akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.